Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fahimi Ahmad selaku Ketua Pusat Pengajian BM232 dan juga BM118 bagi program ijazah dan diploma Office System Management. Saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan tahniah kepada anda semua kerana telah ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran dengan separuh masa di UiTM. Saya memohon kepada anda semua agar menonton, mendengar dan memahami isi kandungan taklimat ini, kerana saya akan menerangkan beberapa perkara utama yang perlu anda tahu sebagai pelajar separuh masa. Saya akan berkongsikan beberapa perkara yang penting yang anda perlu tahu. Pertama sekali, saya akan menceritakan mengenai diri saya. Dan seterusnya, saya akan menceritakan mengenai pengecualian kredit, iaitu PC, pelan pengajian, jadual, mengenai maklumat berkaitan dengan pendaftaran khusus, kontak person ataupun pegawai yang perlu dihubungi. Dan akhir sekali, saya akan memberikan peringatan dan nasihat supaya kamu tahu apa yang kamu perlu buat nanti. Semua maklumat yang saya kongsikan nanti, anda boleh dapati dalam website kami dengan melalui inet.uitm.edu.my. Dan jika anda lupa, jangan risau, anda hanya perlu pergi ke mana-mana internet browser, hanya type inet dan terpapar website inet itu tersendiri. Seperti yang telah dimaklumkan, nama saya Encik Muhammad Fahimi adalah KPP kamu dan juga mewakili program diploma BM118. Jika anda mempunyai masalah dan apa jua pertanyaan seperti masalah akademik secara khususnya, anda boleh menghubungi saya melalui talian telefon atau email seperti maklumat yang tertera di sini. Dan jika anda semua tidak dapat menghubungi saya, jangan risau, anda juga boleh menghubungi pegawai ijazah berikut yang membantu saya dalam menguruskan hal ehwal akademik bagi program BM232. Dan maklumat ini semua seperti biasa anda boleh dapati di dalam website kami. Okey, mari kita lihat untuk bahagian pertama, iaitu pengecualian kredit ataupun PC. Pengecualian kredit bermaksud jumlah kredit atau kursus yang dikecualikan kepada pelajar berdasarkan pencapaian pendidikan sebelum ini. Contohnya, sebelum ni kamu ambil diploma, di mana kursus yang kamu ambil itu hampir sama dengan pelan pengajian BM232 sekarang. Dengan syarat anda berstatus tamat ataupun telah tamat pengajian untuk sebelum ini. Dan anda perlu faham, pemberian pengecualian kredit ini berbeza mengikut kelaikan akademik pelajar dan tertakluk kepada keputusan fakulti pengurusan perniagaan. Dan semua pelajar wajib memohon dan mengisi PC secara online. PC ini adalah perkara pertama yang pelajar perlu lakukan selepas mendaftar sebagai pelajar UiTM. Maka pastikan anda semua isi pengecualian kredit ini secepat mungkin selepas sahaja nombor pelajar anda diaktifkan. Dan pastikan juga anda semak kursus yang telah dikecualikan sebelum mendaftar kursus atau subjek. Dan pastikan juga anda jangan mendaftar subjek yang telah dikecualikan. Anda boleh mengisi PC secara online dengan memasuki ke dalam web kami, iaitu anda boleh pergi ke web link Student System dan memilih sistem permohonan pengecualian kredit. Dan pastikan anda membaca arahan di dalam sistem tersebut sebelum mengisi apa jua maklumat yang perlu anda isi. Untuk makluman semua, terdapat beberapa kursus yang memang tidak boleh di-PC-kan walaupun anda telah belajar sebelum ini. Seperti 1. Segala kursus bahasa Inggeris yang ditawarkan.
Kedua, kursus yang disenaraikan di dalam pelan pengajian kamu bermula daripada semester 5 dan seterusnya. Dan yang terakhir sekali, khas kepada pelajar yang sebelum ini bukan daripada UiTM, anda tidak boleh mendapat pengecualian bagi kursus bahasa ketiga seperti Mandarin atau Arab dan juga kod CTO, di mana kod ini hanya diberikan kepada pelajar yang tamat di UiTM saja. Dan jika anda ada masalah atau pertanyaan mengenai PC, anda boleh menghubungi pegawai ICT kami untuk membantu anda. Seterusnya kita pergi ke bahagian pelan pengajian. Pelan pengajian merupakan pelan atur yang menyenaraikan subjek atau kursus yang perlu anda ambil atau daftar bagi setiap semester. Dan anda perlu lulus dalam semua subjek yang tersenarai untuk menamatkan pengajian anda. Pelan pengajian boleh didapati dengan dua cara, iaitu melalui student portal ataupun melalui website kami. Jika anda melalui ke website kami, anda hanya perlu pergi ke menu admission, pilih ke part-time degree, dan di sana anda perlu memilih program BM232 bagi pelan pengajian tahun yang terkini. Bagi program BM232, tempoh pengajian adalah selama 9 atau 10 semester bersamaan dengan 5 tahun. Dan bagi pelajar yang mendapatkan full PC, iaitu khas kepada pelajar yang tamat di UiTM bagi program Diploma Office System Management sahaja, anda akan terus mendapat pengecualian dan terus pergi ke semester 5 dan menghabiskan dalam masa 5 atau 6 semester bersamaan dengan 3 tahun. Saya juga meletakkan satu salinan pelan pengajian khas yang berbeza sedikit jika didapati dalam website, kerana terdapat sedikit maklumat atau arahan tambahan yang perlu anda baca dan tahu khas untuk anda semua bagi tamat pada tempohnya. Kita lihat pula ke bahagian jadual. Jadual seminar adalah jadual kelas yang ditetapkan oleh saya berdasarkan pelan pengajian yang sedia ada sebagai rujukan penting bagi anda semua. Terdapat beberapa maklumat penting yang ada di dalam jadual, iaitu pertama, lokasi kelas, nombor bilik, tarikh-tarikh seminar bagi sesi 1 dan sesi 2, di mana sesi 1 adalah untuk pelajar yang mendaftar pada semester ganjil seperti semester 1, 3, 5, 7 dan 9, manakala bagi sesi 2 adalah untuk semester genap seperti semester 2, semester 4, semester 6, 8 dan 10. Dan maklumat lain yang terdapat dalam jadual ialah masa bagi setiap subjek yang berkaitan dan juga maklumat tambahan seperti indeks, jadual kelas tumpang, contact person dan lain-lain lagi. Jadual kami boleh didapati di website kami. Anda hanya perlu pergi ke website, pergi ke menu download, pilih di jadual seminar ijazah, dan di sana anda akan dapati jadual terkini bagi program BM232. Sebagai contoh, bagi semester Mac 2016, jika anda buka jadual nanti, di bahagian atas jadual menunjukkan di mana lokasi kelas anda. Dan jika anda lihat, kelas bagi BM232 adalah di bangunan FSK 6 di UiTM Puncak Alam. Saya ulang suara, di UiTM Puncak Alam. Jika anda tidak pasti di manakah UiTM Puncak Alam, saya mencadangkan supaya anda mencari sedikit maklumat mengenai di manakah lokasi UiTM Puncak Alam dan juga di manakah lokasi bangunan itu sendiri. Sekurang-kurangnya sehari sebelum tarikh seminar atau lebih awal lagi lebih baik, supaya anda tidak sesat dan lambat untuk hadir kelas pada hari pertama.
Dan nasihat daripada saya, pastikan anda datang ke kelas awal jika anda ingin meletakkan kereta anda berhimpiran dengan bangunan kelas. Maklumat kedua yang kita boleh tahu di dalam jadual adalah tarikh seminar. Secara asasnya, pertemuan di dalam kelas bersama pensyarah hanya 5 kali per semester, iaitu pada hari Ahad. Saya ulang sekali lagi, 5 kali kelas per semester, kecuali 3 subjek, iaitu ekonomi, matematik, akaun, iaitu pertemuan kelasnya adalah 7 kali seminar. Dan setiap pertemuan kelas tersebut adalah selama 2 jam saja. Selebihnya, anda perlu menghubungi dan berbincang melalui online, iaitu menggunakan LMS kami di dalam iClass. Dan bagaimana pula untuk membaca jadual? Anda hanya perlu melihat daripada kiri ke kanan, di mana di sebelah kiri menunjukkan kumpulan kamu, dan seterusnya ada slot masa 2 jam bagi kursus masing-masing, dan kelas anda akan bermula pada 8.30 pagi dan berakhir pada 6 petang. Dan jika anda ada masalah mengenai jadual, anda boleh menghubungi saya ataupun pegawai ijazah yang berkaitan. Okey, mari kita lihat pula bahagian seterusnya, iaitu pendaftaran khusus. Sebagai pelajar, anda bertanggungjawab mendaftar khusus atau subjek yang anda ingin pelajari dengan kadar segera dalam tempoh yang dibenarkan sahaja. Pendaftaran khusus hanya boleh dilakukan secara online, iaitu melalui iStudent Portal. Jika anda tidak tahu di manakah student portal tersebut, anda hanya perlu ke web kami seperti biasa, pergi ke menu web link dan pilih student portal di bahagian student system. Pastikan bila anda mendaftar subjek, anda perlu merujuk pelan pengajian dan jadual seminar terkini, ya? Kerana kadang-kadang terdapat sedikit perubahan di dalam jadual. Maka semasa kamu nak register kursus tu, pastikan, dan saya memohon jasa baik kamu untuk membuka jadual dalam website pada masa itu juga, dan barulah anda mendaftar. Cadangan saya adalah lebih baik jika anda mendaftar mengikut pelan pengajian supaya dapat mengelakkan masalah yang mungkin akan berlaku nanti. Pastikan pula semasa pendaftaran jangan pula mendaftar kursus atau subjek pada slot masa yang sama, kerana kelas anda akan bertindih. Dan akhir sekali, pastikan anda mendaftar pada masa tempoh yang telah ditetapkan. Dan jika anda lewat mendaftar, ada kemungkinan anda digugur tarafkan dan perlu membayar denda untuk meneruskan pengajian. Secara kesimpulannya, jadual dan pelan pengajian adalah sebagai rujukan kamu saja, kerana pelajar ataupun anda sendiri yang menentukan jadual kelas anda sendiri. Di pengajian separuh masa di sini, pelajar itu sendiri yang menentukan berapa banyak kursus atau subjek yang kamu ingin belajar. Maka dengan ini, anda boleh mendaftar apa sahaja kursus yang kamu inginkan dengan 2 syarat, iaitu kelas yang kamu daftar tidak bertindih masa dan kursus tersebut boleh didaftarkan, ya. Tetapi sekali lagi, saya menyarankan dan menggalakkan supaya pelajar mendaftar mengikut pelan pengajian yang kami sediakan, kerana jadual yang disediakan berdasarkan pelan pengajian yang sedia ada. Bermakna jadual itu mengikut pelan pengajian yang kamu ada. Jika anda masih ragu atau mempunyai masalah atau mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kami dengan merujuk contact person atau pegawai yang berkaitan dengan melayari website kami. Anda boleh pergi dengan cara pergi ke menu Contact Us, dan anda boleh memilih department atau person in charge yang berkaitan, ya. Terutamanya department di pengajian ijazah ataupun kita pendekkan PPI, ya.
Ataupun jika tidak tahu, anda boleh terus menelpon saya dan saya akan cuba membantu kamu. Sebagai contoh, dan ini juga untuk rujukan anda semua, jika anda mempunyai masalah berkaitan dengan masalah akademik, ya, seperti masalah contohnya seperti jadual, masalah kelas, masalah dengan pensyarah, anda boleh menghubungi terus dan merujuk kepada saya atau pegawai ijazah yang berkaitan. Jika anda mempunyai masalah berkaitan dengan sistem atau IT yang melibatkan pengajian anda, sepertinya iClass, username, password, ya, ataupun tiada maklumat lengkap di dalam iClass, atau untuk mengupdatekan maklumat terkini di dalam Student Portal, anda boleh terus menghubungi tim ICT kami. Dan yang terakhir sekali, jika anda ada masalah ataupun apa jua yang berkaitan dengan kewangan, ya, bil dan yuran, pastikan anda hanya menghubungi di bahagian kewangan kami. Kerana apa? Jangan pula kamu hubungi departmen lain. Takut-takut nanti tidak dapat menyelesaikan perkara yang hendak diuruskan. Dan akhir kata daripada saya, dan juga nasihat dan peringatan kepada anda semua, ya, pastikan anda tahu tarikh-tarikh penting di dalam pengajian bagi setiap semester, ya, seperti tarikh-tarikh seminar, tarikh-tarikh akhir pendaftaran khusus, tarikh akhir bayaran yuran, tarikh exam dan sebagainya, untuk mengelakkan masalah di kemudian hari. Kedua, saya nasihatkan mengenai cuti khas, ya. Kami faham daripada pihak kami bahawa anda semua mempunyai masalah tersendiri seperti masalah kerja dan masalah peribadi. Maka jika anda tahu bahawa semester tersebut atau semester akan datang anda tidak dapat menghadiri atau mempunyai masalah atau ingin bercuti, saya mencadangkan anda mengisi borang cuti khas secara online. Bermakna pada semester tersebut anda tidak perlu datang ke kelas dan kamu akan sambung kelas kamu pada semester seterusnya. Seterusnya mengenai bayaran yuran, ya. Untuk makluman anda semua, bayaran bagi semester 1 anda akan membayar yuran dahulu dan mendaftar kemudian. Tetapi pada semester akan datang atau semester kedua dan seterusnya, anda perlu mendaftar dulu dan membayar kemudian, ya. Kerana bayaran yang dibuat berdasarkan jumlah kredit yang anda daftarkan. Jika anda daftar sikit, maka anda perlu membayar sikit. Jika anda mendaftar banyak, anda akan perlu membayar banyak, bergantung kepada jam kredit unit yang telah didaftarkan. Dan sekali lagi, ya, pastikan anda membayar sebelum tarikh bayaran yuran supaya mengelakkan daripada denda yang akan dikenakan kemudian. Akhir kata daripada saya, sebagai makluman semua, pastikan anda hadir untuk final exam bagi subjek yang mempunyai final exam. Dan jika anda tidak boleh hadir atau tahu anda tidak boleh hadir, ada dua cara untuk menyelesaikan masalah, ya. Pertama, dengan menghantar MC original ke pejabat ijazah secepat mungkin. Dan pastikan MC tersebut bukan MC palsu ataupun dibeli, kerana jika didapati bersalah, anda akan dikenakan maksimum penalti. Maka anda hanya perlu pergi ke mana-mana panel klinik company anda dan hantar ke sini secepat mungkin dalam tempoh exam masa dijalankan. Ataupun dengan cara kedua, jika anda tahu anda tidak boleh hadir, anda hanya perlu menghantar surat dan mengisi borang tidak hadir peperiksaan akhir dengan kebenaran, iaitu ada dalam website kami, dan hantar kepada timbalan pengarah kami, CC kepada saya dan juga pegawai ijazah yang berkaitan dalam tempoh 7 hari waktu bekerja sebelum minggu final exam yang dijalankan. Jika anda masih mempunyai masalah,
Saya mengharapkan anda jangan segan selok untuk bertanya dan menghubungi kami bagi membantu kamu. Dengan ini, saya sangat berterima kasih kerana sudi mendengar taklimat daripada saya, dan saya juga mendoakan semua berjaya dan tamat dalam masa yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.